Hai dan selamat sejahtera. Baiklah, untuk buku aktiviti matematik tahun 3, hari ini kita akan membincangkan selesaikan masalah pada muka surat 73 hingga 74. Jom kita teruskan. Baik, pada muka surat 73 bermula dengan selesaikan masalah. Kita lihat pada aktiviti 1, diberi ayat matematik. Kita baca bersama dengan betul. Ibu Filia menanam bunga ros merah di 3/10 bahagian laman di rumahnya. 1/5 bahagian lagi ditanam bunga ros putih. Berapakah jumlah bahagian laman yang ditanam bunga ros? Baik, di sini ada satu soalan yang minta kita selesaikan. Perhatikan cara macam mana nak buat. Mula-mula seperti pelajaran yang sebelum ni ialah kita kena cari kata kunci matematik dia dahulu. Baik, apa kata kunci dia? Ialah berapakah jumlah? Berapakah jumlah digunakan untuk operasi tambah atau darab? Jadi kita dah tahu kata kunci sekarang ni ialah kemungkinan tambah ataupun darab. Ya. Baik, perkara yang pertama ialah kita nak cari ialah apa soalan diminta mencari bunga ros merah yang ditanam dan satu lagi bunga ros putih. Jadi diberi berapa bahagian yang ditanam bunga ros merah. Kita masukkan maklumat yang diberikan. Jadi bunga ros merah ialah sebanyak, tulis di dalam kotak 3/10. Baik, seterusnya bahagian yang ditanam bunga ros putih ialah pada ayat yang kedua, iaitu 1/5. Jadi, apa yang dicari sebenarnya? Kita lihat ayat matematik, berapakah jumlah bahagian laman yang ditanam bunga ros. Dia tak bagi tahu bunga ros merah ke ataupun putih, dia kata bunga ros. Jadi, dicari ialah jumlah bahagian laman yang ditanam bunga ros. Jadi, macam mana kita nak buat ayat matematik? Baik, perhatikan ayat pertama. Ibu Filia menanam bunga ros 3/10. 3/10. Jadi kata kunci tadi ialah tambah sama dengan ayat yang kedua ialah 1/5 bahagian lagi ditanam dengan bunga ros putih. 1/5. Sama dengan kita tak tahu berapa jumlah dia sebab berapakah jumlah bahagian laman yang ditanam dengan bunga ros putih. Begini ayat matematiknya. Jadi bila kita dapat macam ni, baru kita boleh buat bentuk lazim untuk kita dapatkan jawapan. Jadi, kita salin semula di sebelah. Ialah 3/10 ditambah dengan 1/5. Boleh tak kita tambah secara terus? Kenapa tak boleh? Sebab kakinya ialah berlainan ataupun penyebutnya berlainan. Satu selipar besar 10, satu lagi selipar besar 5. Jadi tak boleh pakai. Jadi kita tukar kan kaki yang sebelah ni supaya sama. Jadi 5 ni kena darab dengan berapa murid? Jadi 5 kena darab dengan 2 supaya boleh jadi sama dengan 10. Baru dia boleh tambah. Jadi 5 darab dengan 2. Kalau bawah darab 2, atas pun darab 2. Seterusnya, kita salin semula soalan. 3/10 tambah dengan 1 darab dengan 2. 2/5 darab 2, 10. Jadi boleh tak kita tambah? Ya, boleh sebab kaki dia dah sama, iaitu 5/3 tambah 2, 5. 10 tambah dengan 10 ke? Tidak. Jadi sebab kaki dia sama sahaja, dia tulis sahaja 10. Jadi inikah jawapan yang akhir? Baik, ini bukan jawapan akhir. Sebab kita boleh kecilkan lagi. Dengan sifir berapa? Masih ingat lagi tak? Jadi yang boleh kecilkan dengan sifir 2, 3, 4 dan 5. Jadi sifir apa yang kita boleh kecilkan? Betul, jadi kita kena bahagi dengan 5. Berapa darab dengan 5? 5 darab 5 bahagi dengan 5, jawapannya ialah 1. 10 bahagi dengan 5, jawapannya ialah 2. Ataupun awak cuba terbalikkan, 2 darab 5, 10, 1 darab 5, 5. Jadi jawapannya ialah 1/2. Jumlah bahagian laman yang ditanam bunga ros ialah 1/2. Baik, kita teruskan untuk soalan kedua.
kita lihat jadual menunjukkan jarak larian Nadim pada sesi latihan. Berapakah jumlah jarak larian pada hari Isnin dan Selasa? Baik, jadi adalah penting kita cari kata kuncinya dahulu. Okey, dah jumpa kata kuncinya? Ialah jumlah. Berapakah jumlah? Jadi, jumlah yang digunakan dalam operasi tambah ataupun darab. Kita tahu kata kuncinya ialah tambah. Jadi, kita kena tambah apa yang ketambah dengan lagi satu. Okey, kita lihat di sini. Okey, ini jadual yang diberi. Hari Isnin, Nadim lari sebanyak 0.52 km dan hari Selasa 0.46 km. Jadi kita isikan jawapan di dalam kotak. Hari Isnin Nadim lari sebanyak, kita masukkan maklumat 0.52 untuk hari Isnin dan 0.46 km untuk hari Selasa. Jadi apa yang dicari? Jadi lihat pada ayat jumlah jarak larian pada hari Isnin dan Selasa. Jadi kita boleh tulis di sini jumlah jarak larian pada hari Isnin dan Selasa. Ini yang kita cari. Jadi macam mana kita tulis ayat matematik? Baik, kita tulis dengan nombor yang awal dahulu, iaitu 0.52 km tambah dengan 0.46 km sama dengan. Jadi, ini ayat matematik, kita tukarkan kepada bentuk lazim untuk kita cari jawapannya. Okey. Kita tulis 0.52 km ditambah dengan 0.46 km. Jadi jawapannya ialah, okay, jangan lupa tulis kilometer siap-siap supaya setiap unit dan label kita kena tulis. Jangan lupa tulis. Biasakan diri dengan tulis. Baik, jadi 2 tambah dengan 6 berapa murid? Baik, senang saja. 2 dalam kepala buat jari 6, jadi jawapannya ialah 8. 5 tambah dengan 4. 5 tambah dengan 4 ialah 9. Okey, untuk jawab soalan ni, pastikan titik perpuluhan ialah selari, selaju. Tak boleh di tempat yang berlainan. Jadi, boleh tak kita tulis sifar sahaja? Okey, jangan lupa titik perpuluhan. Jadi, jawapannya ialah 0.98 km. 0.98 km, bukan 98 ya, 0.98 km. Itu sahaja untuk jawapan nombor 2. Kita beralih pada soalan nombor 3. Okay, kita lihat di sini. Pada mulanya ada 2 objek di atas penimbang. Dia kata ada 2 objek. Kita lihat di sini ada 3. Fahamkan soalan dahulu. Dani meletakkan 1 objek lagi dan penimbang menjadi seimbang. Dia letak lagi 1 objek supaya akan jadi seimbang. Berapakah jisim objek itu? Baik, di sini kata kunci agak sukar. Jadi tolong faham ayat yang diberikan. Baik, dia kata ada 2 objek. Nampak tak objek yang mana? Iaitu objek yang pertama, iaitu yang warnakan warna biru. Dan seterusnya, okay, ini objek yang pertama dan seterusnya objek yang kedua iaitu yang 0.616 kg. Baik. Dan berapa pula kotak yang hijau ini? Jadi anda perlu apa murid? Supaya dia jadi seimbang. Jadi kita kena tolak. Ya, kita kena tolak. Jadi kita kena buat dalam bentuk lazim untuk kita kira. Jadi kena faham berapa lagi jumlah supaya dia seimbang dengan yang belah kiri dengan kotak warna biru. 0.75 kg ditolak dengan 0.16 kg. Jadi pastikan titik perpuluhan selari. Baik, seterusnya kita tulis 5 tolak dengan 6 boleh tak? 5 tolak 6 tak boleh, jadi kita kena pinjam sebelah, iaitu kita pinjam dari nombor 7. 7 kita potong, hanya ambil 1 sahaja. Jadi tinggal 6. 1 tu kita akan bagi kepada kawan dia tadi. Jadi 15 dalam kepala. Jadi 15 tolak dengan 6. Berapa murid? Baik, 15 buat jari 5 tolak 6. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Buka semua.
tutup 1 untuk 6. Jadi jawapan dia ialah 9. 6 tambah 1, 6 tolak dengan 1, 5. Dan seterusnya apa murid? Baik, jangan lupa sifar dan titik perpuluhan. Adakah ini jawapan akhir? Baik, kita jangan lupa tulis unit ataupun label yang diberikan, iaitu kilogram bagi soalan 3 ini. Jadi jawapannya sifar perpuluhan 59. Jadi sangat senang. Okey. Baik, kita beralih kepada soalan nombor 4. Ada 3/4 kuih kaswi di dalam loyang. Kakak Anding mengambil 1/2 bahagian kuih itu. Berapakah bahagian kuih yang tinggal di dalam loyang? Okey. Kuih kaswi ini selalunya warna hitam yang ada diletak dengan parut kelapa. Okey, loyang ni adalah bekas kuih. Jadi kita kena faham, ada satu kuih kaswi. Jadi dengan 1/2 bahagian. Okey, kita cari kata kunci dahulu. Berapakah bahagian kuih yang tinggal di dalam loyang? Kuih yang tinggal. Jadi kata kunci dia ialah yang tinggal. Jadi benda yang mengaitkan yang tinggal ialah tolak. Okey, jadi yang besar kena tolak yang kecil. Jom kita buat bentuk lazimnya ialah tinggal. Digunakan untuk operasi tolak. Jadi kita kena buat dalam bentuk lazim 3/4 ditolak dengan 1/2. Baik, 3/4 tolak dengan 1/2. Ada unit tak? Tak ada kan? Baik, kita teruskan. Jawapannya boleh tak kita tolak secara terus? Tak boleh. Kenapa? Sebab kaki yang sebelah kanan tidak sama dengan sebelah kiri. Jadi kita kena apa? Kita kena darab supaya dia sama. Dari darab berapa 2 ni kena untuk jadi 4. Baik, betul. 2 darab dengan 2. Bawah kena darab 2, atas pun kena darab 2. Jadi kita salin semula soalan. 3/4 tolak dengan 1 darab 2, 2 per 2 darab 2, 4. Jadi jawapannya ialah 3 tolak dengan 2, jawapannya ialah 1 per 4. Tak perlu kita tolak. Jadi kita salin sahaja 4. Jadi jawapannya ialah 1/4 bahagian kuih yang tinggal di dalam loyang itu ialah 1/4. Okey, kita pergi ke soalan yang seterusnya. Soalan 5. Sebuah bakul berisi buah mangga. 25% daripada buah mangga itu belum masak. Ayat yang ketiganya ialah nyatakan peratus tersebut dalam perpuluhan. Okey, seperti yang kita pernah pelajari daripada cikgu-cikgu kita, untuk tajuk ini, peratus, perpuluhan dan pecahan adalah adik-beradik, tetapi mempunyai idea yang berbeza. Okey, pendapat yang berbeza, jumlah yang berbeza. Memang mereka ni tak sekepala. Jadi seeloknya ialah kita cari apa kata kunci dia, iaitu nyatakan peratus. Baik, mana 1%? Iaitu 25 tukarkan kepada perpuluhan. 25% tukarkan kepada perpuluhan. Seeloknya cikgu cadangkan, cikgu akan letakkan mula-mula peratus, pecahan dan perpuluhan supaya murid lebih jelas. Baik, macam mana? Okey, seperti yang diberi 25%. Okey, macam mana kita nak tukarkan pecahan? Jadi tukarkan kepada pecahan sama saja. Okey, 25 itu sama aja kita tulis, iaitu 25. Jadi peratus ni ialah dari kata asasnya ialah ratus. Jadi simbol peratus ni kita tukarkan kepada per dengan 100. Okey. Jadi dia akan jadi per dengan 100. 25 per 100. Baik, untuk tukarkan kepada perpuluhan, dia kena lompat berapa kali? Baik, dia kena lompat 2 kali sebab ada 2 sifar di sini. Okey, jadi kita lompat dari kanan ke kiri. 1, 2. Jadi kita kena buat apa selepas tu? Letak titik perpuluhan dan sifar. Jadi kita hantar kepada kawasan perpuluhan, iaitu sifar perpuluhan 25. Jelas tak setakat ini? Okey, jadi jawapannya ialah sifar perpuluhan 25 dalam bentuk perpuluhan. Jadi cikgu senaraikan di atas. Okey,
Salin semula, untuk peratus 25%, pecahan 25/100 untuk perpuluhan sifar perpuluhan 25. Tak perlu sebenarnya buat pecahan, tapi sekadar rujukan murid sahaja. Jadi jawapannya ialah kita pindahkan saja perpuluhan sifar perpuluhan 25. Jelas ya murid? Jadi sekiranya tidak pasti boleh ulangi sekali lagi video ni supaya lebih faham. Baik, itu saja untuk pelajaran kali ini. Kita akan belajar pada pelajaran yang akan datang. Jadi selamat belajar dan terima kasih. Bye.